Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, yang dimuliakan tuan-tuan imam dan juga para bilal, yang dikagumi lagi dikasihi para alim ulama, tok-tok guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya ke atas kita pada malam ini. Sekali lagi kita dipertemukan untuk kita sama-sama berkongsi ilmu melalui kitab dosa-dosa besar ataupun kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Kita akan sambung pada malam ini mengenai dosa besar yang keempat, iaitu meninggalkan salat. Yang mana kita tengok hari itu ataupun di dalam kuliah subuh yang lalu, kita dah kongsikan tentang bahaya akibat meninggalkan salat. Malah di dalam kitab ini dibahagikan orang yang meninggalkan salat, ataupun lebih kita faham, orang yang mengabaikan salat, waktu salat, ataupun mensia-siakan waktu salat, mentakhirkan, melambat-lambatkan waktu salat. Mereka akan berhadapan dengan beberapa keadaan siksaan, iaitu ketika mana nak meninggal dunia. Ketika hidup di atas muka dunia tu satu, ketika nak meninggal dunia tu dua, yang ketiga ketika duduk di alam barzakh, dan yang keempat ketika dibangkitkan semula di yaumul mahsyar. Di dalam kitab ini dibahagikan kepada siapa yang meninggalkan salat ataupun yang tak jaga salat. Ketika dunia dia akan berhadapan dengan siksaan sebanyak 5 macam. Ketika nak meninggal dunia dia akan menghadapi 3 macam keadaan ataupun siksaan. Ketika alam barzakh juga 3, dan juga ketika dibangkitkan yaumul mahsyar juga 3.
Yang mana ini semua telah pun kita bahaskan ataupun kita kongsikan pada kuliah subuh minggu yang lalu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Adapun satu lagi keadaan yang kita kena berjaga-jaga bagi orang-orang yang solat hari ini, alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita membicarakan tentang orang yang meninggalkan solat secara hakiki, ataupun orang yang betul-betul tinggal solat, ataupun dia memang tak solat, itu memang dosa besar. Yang kedua yang dimaksudkan di dalam kitab ni, dosa yang keempat, dosa besar yang keempat, iaitu orang yang meninggalkan salat. Yang dimaksudkan meninggalkan salat itu, iaitu mereka yang salat zuhur bila bertemunya waktu asar, salat asar bila bertemunya waktu maghrib, salat maghrib bila bertemunya waktu isyak, dan salat isyak bila bertemunya waktu subuh. Ini juga tergolong dalam kumpulan ini. Bila kita belajar bab ni, mungkin kita rasa kita terlepas, alhamdulillah. Ya, tuan-tuan yang hadir di masjid mungkin terlepas sebab tuan-tuan yang menjaga waktu. Namun di dalam kitab ini, insya-Allah malam ini kita nak cuba kongsikan satu lagi keadaan yang mana ianya termasuk di dalam kelompok dosa besar orang yang meninggalkan salat, iaitu siksaan bagi orang yang salat dengan cepat. Salat on time tetapi melaksanakannya dengan cepat. Sebelum tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada dua kisah yang dimuatkan di dalam kitab Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar ini. Moga-moga dua kisah ini menjadi panduan kepada kita dan juga anak-anak kita untuk kita bimbing mereka agar tidak meninggalkan salat. Cerita yang pertama tuan-tuan, di dalam satu riwayat diceritakan ada seorang wanita daripada kaum Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihi salam sambil berkata kepada Musa alaihissalam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa besar, tetapi aku telah bertaubat kepada Allah. Maka doakanlah bagiku semoga Allah mengampuni dosaku dan menerima taubatku." Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada wanita itu, "Apakah dosa besar yang telah engkau lakukan?" Wanita itu menjawab, tuan-tuan, cerita ni kita biasa dengar. Wanita itu jawab, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku telah berzina. Kemudian aku melahirkan seorang anak yang telah aku bunuh anak itu." Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau kita dengar pun kita marah. Zina tu pun dah dosa besar. Bunuh juga dosa besar. Sebab tu hari ni Allahu Akbar, masih ada lagi ya, buat dosa berzina, lepas tu tinggal anak di tepi jalan. Tak silap saya dalam minggu ni kot masuk dalam berita. Tuan-tuan tengok bila orang buat dosa ya, dia jadi tenggelam punca, dia jadi tak ketahuan, hilang panduan ya, dia boleh menarik untuk dia melakukan dosa yang lebih banyak dan lebih besar. Perkara ni dah berlaku dah zaman Nabi Musa alaihissalam. Seorang perempuan datang jumpa Nabi Musa mengadu. Akhirnya bila Nabi Musa bertanya, "Apakah dosa besar yang telah engkau lakukan?" "Wahai Rasulullah, aku berzina. Kemudian aku lahir anak. Anak itu aku bunuh." Maka Nabi Musa alaihissalam murka dengan perempuan ni, murka dengan wanita ni. Dan Nabi Musa berkata kepada wanita itu, "Pergilah engkau dari sini sekarang juga, hai wanita yang berdosa dan berzina.
Moga-moga Allah tidak menurunkan api dari langit yang akan membakar kami semua disebabkan oleh kelakuan kamu yang keji itu. Marah Nabi Musa. Ya, kita pun dengar marah. Kita tengok berita yang macam ni, keluar di berita pun kita marah orang dah. Ya. Kita tengok berita cerita seorang bayi ditemui di dalam tong sampah. Mulut kita akan marah. Siapalah yang tak apa cerdik buat benda ni. Time nak buat seronok, dah dapat anak tinggal dalam tong sampah. Ya? Apa salahnya kalau pergi hantar anak tu di rumah kebajikan? Atau letak di pintu-pintu di kantin Di kantin hospital. Time nak buang kucing dia pandai pula kan. Nak buang kucing, nak buang anak kucing, dia pergi cari kantin. Pergi cari pasar-pasar. Sebab apa buang kat kantin? Sebab makanan banyak, Ustaz. Sebab apa buang kat pasar? Sebab kucing tu senang nak cari tulang-tulang nak makan. Time dia nak buang anak dia sendiri, dia dah tak fikir dah. Sungguh pun kita nak buat benda jahat, tapi tolonglah fikir akan kebaikan budak tu. Bila kita tinggal tu nanti paling tidak dia selamat. Bukanlah nak suruh untuk buat dosa atau buat benda yang jahat. Jangan kata nanti kata Ustaz Rahim bagi cadangan. Tak apa kalau berzina. Dah dapat anak nanti cuma pergi buang cari tempat yang sepatutnya je. Letak kat pantry masjid ke. Letak dekat tempat persalinan muslimat ke. Tak. Ini bukan saranan. Tetapi kalaulah sampai tahap kita dah buat dosa, kita duduk di tahap tu dah, tolonglah fikir. Jangan buat dosa yang seterusnya. Namun perkara ini dah berlaku di zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa marah, murka dengan wanita ni. Ketika itu wanita tu keluar dari berdepan dengan Nabi Musa AS dalam keadaan yang sedih. Maka ketika itu juga datanglah malaikat Jibril AS. Turun membawa wahyu sambil mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, Allah Ta'ala telah menyuruhku menyampaikan firman-Nya kepadamu. Mengapakah engkau menghalau wanita yang bertaubat itu, wahai Musa? Bukankah engkau masih boleh mendapati orang yang lebih jahat daripada wanita itu di muka bumi ini?" Nabi Musa AS pun bertanya kepada malaikat Jibril AS, "Siapakah orang yang lebih jahat daripada wanita ni? Ada lagi ke yang jahat lagi?" Maka Jibril AS pun menjawab, "Dia itulah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja." Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi besar dosa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Sebab tu hati-hati, jaga-jaga kita hari ini. Antara kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kita nak berkawan, kawanlah dengan orang yang menjalankan kewajipan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya solat. Kalau dia tak solat, berarti dia apa? Dia membelakangkan arahan ataupun suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah orang yang Allah yang memberi kepada dia rezeki, Allah yang menjaga keamanan dia, Allah yang memberi nyawa kepada dia, Allah yang segala-galanya kepada kita, pun kita sanggup membelakangkan arahan dan suruhan daripada Allah, maka kita nak letak diri kita ni kat mana? Itu salah satu petanda aras, tuan-tuan, untuk kita nak memilih kawan. Ada orang kata dengan saya, dia tu Ustaz, dia tak semayang, tapi baik. Hati dia lebih baik daripada orang yang semayang. Saya rasa tak apa nak betul statement tu. Saya tak kata orang yang semayang tu semua baik. Sebab tu kita duk mengaji sekarang ni. Ni nak masuk lagi satu bab
solat dengan cara cepat-cepat ni. Sebab di dalam solat pun banyak kesalahan yang kita lakukan. Macam mana solat nak memelihara kita, sedangkan solat kita itu pun tak bagus, tak berkualiti. Jadi kalau orang kata orang yang tak sembahyang tu lebih baik, ya, saya rasa statement tu tak kena. Kalau dia nak compare dengan orang yang sembahyang, mungkin dia ada pengalaman orang yang sembahyang itu menipu dia. Tapi sebenarnya orang yang sembahyang itu, sembahyangnya itu tidak berkualiti. Satu lagi cerita yang dimuatkan di dalam kitab Al-Kabair mengenai sesaan orang yang meninggalkan salat. Di dalam satu riwayat sebagian ulama salaf di masa lalu. Salaf ni masa lalu lah. Khalaf ni sekarang. Bahawa ada seorang lelaki mendatangi seorang perempuan yang telah meninggal dunia. Di waktu dikuburkan mayat wanita itu, tiba-tiba jam tangan, tiba-tiba dompetnya yang berisi wang, yang dalam dompet tu ada duit, terjatuh di dalam kubur saudaranya itu tanpa diketahui seorang pun. Sampailah dia pulang ke rumah. Dia pergi menguburkan. Ini cerita benar, tuan-tuan. Ya. Nak mengkebumikan saudara perempuannya. Tolong korek kubur, apa semua, tiba-tiba dompet dia terjatuh. Semua orang tak tahu sampailah dia balik ke rumah baru dia perasan. Bila dia teringat dompet tu, lalu dia kembali ke kubur itu. Dia sedar. Dia yakin yang dompet dia itu jatuh dalam kubur tu. Lalu dia bertindak untuk gali balik kubur tu. Alangkah terkejutnya, tuan-tuan. Bila dia gali je kubur itu memancarkan api yang menyala-nyala. Maka segeralah ditembuskan semula. Ditimbuskan balik dengan tanah kubur itu, dan dia balik lari kembali ke rumah. Dengan takjub dan ada rasa menyesal. Terkejut pun ada. Dan rasa bingung, rasa bersalah pun ada. Dia balik ke rumah. Dijumpa ibu dia sambil dia menangis. Menangis teresak-esak. Dan dia kata dekat mak dia, "Wahai ibuku, boleh tak cerita pasal saudara perempuanku, adik perempuan, kakak perempuanku ini?" Dia kata. Apa amal yang dia buat selama ni? Sang ibu tu pun merasa terperanjat dengan soalan yang ditanya oleh anak dia ni. Apa amalan adikku yang perempuan yang meninggal dunia ini, sehingga kuburnya memancar-mancar cahaya api, tuan-tuan. Ya? Bila mak dia tanya, "Kenapa engkau bertanya demikian?" Dia kata sebenarnya dia pun cerita, "Aku kembali ke kubur, aku korek sebab aku yakin ada dompet aku yang terjatuh di dalam kubur tersebut. Tapi aku korek-korek, bila terbuka ya kubur tu, aku terkejut sebab keluar api. Bukan cahaya yang nur, tetapi keluar api." Kemudian dia pun cerita. Mendengar cerita itu, lalu mak dia pun menangis. Dia cerita nampak api dan sebagainya. Mak dia menangis. Mak dia menangis sampai dia kata, "Wahai anakku, sebenarnya saudara hang ni, adik perempuan hang ni," dia kata, "tak ada buat benda yang salah besar pun. Bukan dia berzina, bukan dia mengumpat, bukan dia mengadu domba, mencerca orang dan sebagainya. Dia wanita soleh, wanita yang bagus. Cuma satu je perangai dia, penyakit habit dia. Itu yang kita kena ambil, tuan-tuan, ambil cara.
Kadang-kadang kita rasa anak-anak kita bagus dah di pandangan kita. Cakap dengan mak ayah lembut. Cakap dengan orang tua di luar, Masya Allah, lembut. Dengan guru-guru bagus. Tetapi kita tak pernah ambil tahu hal solat dia. Dia duduk dalam bilik, dia study, dapat straight A. Kita mak ayah, kalau anak-anak dapat keputusan yang cemerlang, habis hati ya tuan-tuan. Betul tak? Kebanyakan. Tapi saya letak juga tuan-tuan. Saya pesan ke anak-anak saya. Tahun ni anak saya nak SPM. Saya kata memang siapa mak ayah yang tak gembira kalau anak-anak dapat straight A. Tapi saya kata itu bukan tujuan utama walid. Kalau berpendidikan tinggi, akhlaknya ke laut, akhlaknya tak bagus pun walid tak mahu. Agama tak jaga, pakaian tak jaga pun walid tak mahu. Biarlah pelajaran sederhana tetapi akhlak baik, agama jaga. Jadi sambung pada cerita tadi, ibu dia kata, adik hang ni tak ada masalah, tak ada buat salah besar pun. Cuma satu ya perangai dia ni suka meremehkan waktu solat. Dia suka melewatkan solat dari waktunya yang sebenar. Tuan-tuan, itulah akibat orang yang suka melewatkan solat hingga keluar dari waktunya. Kalau hanya melewatkan saja, dah boleh dapat gambaran siksaan macam ni. Disebabkan kita duk abaikan waktu solat. Cerita ini benar. Ya? Di dalam kubur akan mengeluarkan api. Api ini api daripada neraka. Bayangkan kalau orang yang dia memang tinggal solat hakiki. Bukan lewat solat lagi. Ya? Maka bagaimana pula halnya jika orang itu tidak bersolat sama sekali. Di antara ahli keluarga kita kalau yang masih ada, tuan-tuan, Allahu Akbar, boleh bayang betapa hukuman yang berat. Ya? Kalau dah lewat pun kuburnya keluar api. Bayangkan kalau dia dah tinggal. Muslimin muslimat dan rahmat Allah. Ya? Di dalam bab solat ni kita kena memohon taufik dan hidayah kepada Allah agar sentiasa menjaga solat kita tepat pada waktunya, dan sesungguhnya moga-moga Allah ni sentiasa mendengar doa kita. Ya, jangan kata kita terselamat, kadang-kadang kita diuji dengan kelalaian. Ya, Allah sengaja nak tarik kita, bagi kita lara, tuan-tuan, solat di hujung waktu. Macam-macam ujian Allah boleh bagi. Ya, kadang-kadang kita buat kerja, meeting, lepas tu didatang pula dengan keadaan tak apa, bukannya selalu kita solat lambat, selalunya di masjid, kali ini je. Lepas tu nanti dia jadi penyakit. Tak apalah, buat lagi. Ya. Moga-moga kita terlindung daripada mereka-mereka yang melalaikan melewatkan salat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Adapun malam ini mengenai siksaan bagi orang yang bersolat dengan cepat. Ini yang saya katakan, ya, kalau tadi kita bicara, mungkin kita bicara hal orang lain. Mungkin kita rasa kita tak termasuk dalam golongan tu. Tetapi yang ni ada satu golongan yang dia cukup jaga waktu solat dia. Secara berjemaah ataupun tidak berjemaah. Malah saya di kalangan saya pun ada kawan-kawan. Ada saudara-saudara yang kadang-kadang dia datang rumah, dia tengok jam, dah zuhur lah, solat dulu lah. Ataupun dia tanya, ada bilik dah untuk solat? Ada pun kadang-kadang dia kata, saya minta izin dulu, saya nak pergi solat. Ini cepat-cepat solat. Bagus. Tapi jangan kita terpedaya dengan sikap nak cepat-cepat di dalam solat ni. Sebab benda ni, perkara ni ada disebut di dalam kitab. Malah kitab yang kita kongsi pada malam ini, iaitu kitab dosa-dosa besar.
Menurut riwayat ahli tafsir, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi di dalam suratul Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka bagi orang-orang yang salat. Fawailul, wail itu celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa yang celaka ketika solat? Mereka yang lalai dalam solat mereka. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Maksud daripada ayat tersebut iaitu mereka yang mematuk-matuk ayam dalam solat mereka, yakni tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya dengan baik. Allahu Akbar. Yang ni tuan-tuan, masih ramai, masih banyak lagi yang melakukan kesalahan, terutamanya di dalam solat-solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Ada seorang ustaz, saya dengar ceramahnya di dalam YouTube. Dia kata, why not dia? Rumah kita hari ini kebanyakan ada CCTV. Saat mana kita sembahyang di rumah, ada tempat yang CCTV tu. Lepas kita solat, tengok balik keadaan kita solat melalui CCTV. Atau dengan gadget yang ada sekarang depan macam ni tuan-tuan, kita solat, kita cuba letak phone dan kita rakam solat yang kita lakukan. Dengan syarat, jangan rasa yang kita dirakam. Buat solat macam dia biasa. Kat situ kita boleh tengok mungkin kita ada beberapa kesalahan mengenai apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Sebenarnya ahli-ahli tafsir mentafsirkan yang lalai ni banyak. Sebelum ni mengenai waktu juga, surah ni juga dikaitkan. Tetapi menurut riwayat ahli tafsir, hal yang lain dikatakan yang lalai ini mereka yang mematuk-matuk ayam dalam solat mereka. Apa yang dimaksudkan mematuk ayam, tuan-tuan? Yang mana rukuk dan sujud mereka tidak sempurna. Dan diriwayatkan pula dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sekali peristiwa datang seorang lelaki ke masjid. Ini pun juga ada di dalam hadisnya. Hadis yang kita selalu baca. Datang seorang lelaki ke masjid, Rasulullah SAW duduk bersama-sama kami. Lalu orang tu berdiri salat, dan setelah salat selesai daripada salatnya, dia pun datang kepada Rasulullah SAW sambil memberi salam kepada beliau. Rasulullah SAW pun jawab salam kepada beliau. Kemudian mengatakan kepada itu, kembalilah engkau salat lagi, kerana sesungguhnya tadi engkau belum salat. Maksud Nabi, salatnya tidak sempurna. Maka orang tu pun balik salat. Setelah selesai, dia mai balik dekat Rasulullah. Dia bagi salam lagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah jawab salam dia. Kemudian kata, wahai Tuan, kembali engkau salat lagi, kerana sesungguhnya tadi engkau belum bersalat. 2 kali dah. Orang tu sami'na wa ata'na, tuan-tuan. Apa dia sami'na wa ata'na? Ya, Nabi kata tak cakap banyak, terus patah balik solat lagi. Ya. Lalu dia balik lagi kepada Rasulullah, dia bagi salam. Nabi jawab salam dia. Kemudian Nabi bagi tahu lagi, pi balik solat, kerana sesungguhnya sebelum itu dia belum bersolat. Dan kata di dalam riwayat hadis ini berlaku sebanyak 3 kali, diulang alik solat. Pada kali inilah, selepas 3 kali, barulah orang ni kata, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan benar, aku tidak tahu bersolat yang lebih baik daripada itu. Apa yang aku buat tadi, itulah yang aku pandai. Aku tak tahu lebih pandai daripada tu.
Kata si fulan ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, ajarlilah aku salat yang betul wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar orang itu dengan sabdanya, "Idza qumta ila shalah fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, thumma irka' hatta tatma'inna raki'an, thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها." رواه البخاري والمسلم. Tuan-tuan, kalau saya baca matan hadis tadi, saya rasa saya baca perlahan tuan-tuan. Ada satu kalimah yang diulang-ulang di dalam matan hadis tu, iaitu tatma'inna. Pertama tadi tatma'inna raki'an, tatma'inna sajidan, tatma'inna jalisan, tatma'inna sajidan. 4 kali. Tatma'inna dalam bahasa Arab maknanya apa tuan-tuan? Tamak-ninah. Mutmainun makna dia lain pula, tapi kalimah yang asal lah. Tamak-ninah. Hari ini yang kita perlu muhasabah tuan-tuan di antara kita ialah tamak-ninah. Tolong kenal betul-betul apa itu tamak-ninah. Nampak macam senang je. Kalau tanya tamak-ninah ni apa? Berhenti sekejap ustaz, sekadar dengan lafaz subhanallah. Tapi nak buat tu bukan senang. Ada orang dia tak perasan, dia tak bertamak-ninah di dalam solatnya, sepanjang solatnya. Sebab tu bila Nabi bersabda mengajar si fulan ini untuk salat dengan cara yang betul melalui sabda Nabi SAW yang saya bacakan tadi. Maksudnya apa? Idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Thumma qara'a ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang engkau tahu daripada ayat Al-Quran. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sehingga engkau bertenang dalam rukukmu. Tatma'inna tu tenang. Tetapi kita nak faham tamak-ninah. Tu sebenarnya tamak-ninah. Tamak-ninah tu nak suruh kita bertenang. Jangan tergesa-gesa. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Lalu bangkitlah untuk beriktidal tegak sehingga engkau bertenang dalam tegakmu. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sehingga engkau tenang dalam sujudmu. Thumma jlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduk sehingga engkau tenang dalam dudukmu. Thumma sujud, kemudian sujud kali yang kedua hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu tenang dalam sujudmu. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian buatlah sama seperti itu di dalam solat-solatmu yang semuanya. Pasti akan dapat solat yang betul. Dan telah meriwayatkan Imam Ahmad daripada Al-Badri rahimahumullah taala bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salah la yuqimu ar-rajul fiha sulbahu fi ruku' was sujud. Rawahu Ahmad. Tidak diberi ganjaran, tidak sempurna salat seseorang itu. Sehingga mana? Sehingga dia tidak meratakan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Merata. Punggungnya ada spring, kan? Dia duduk, naik balik, sujud balik. Dahi dia pun ada spring, naik balik. Ada. Macam aku je.
Tu ustaz tu kata dalam YouTube tu boleh ambil kamera juga tuan-tuan. Ambil beli ni kan, rakam dengan handphone kita solat. Kita ni tuan-tuan, kebanyakan daripada kita yang solat dia jaga solat apa? Solat hajat dia jaga. Diangkat takbir pun baik tuan-tuan. Niat pun usolli sunnatul hajati rak'atain. Jaga sungguh niat solat hajat. Sebab apa? Sebab dia berhajat sesuatu dengan Allah. Solat yang lain ni dia tak berhajat apa-apa. Solat qabliyah sehari lepas isyak, lepas isyak solat ba'diyah. Aku tak buat, saya orang kata apa pula, buat dia. Tu yang dia tumbuh spring banyak tu kan. Spring kat punggung ada, spring kat dahi ada. Sebab kita tak ada hajat. Bila kita ada, tambah-tambah bila kita diuji dengan musibah, kita bangun sebab semata-mata kita nak minta doa kepada Allah. Time tu solat itulah kita akan perform solat yang paling baik sekali. Sedangkan itu adalah solat sunat, bukan solat fardu. Yang kita nak kena jaga betul-betul ini solat fardu 5 ni teman. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sebab fardu wajib. Sebab tu dikatakan di dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad, salat yang tidak meratakan fiha sulbahu fi ruku' was sujud, padanya tiang, padanya tulang ketika rukuk dan sujud. Maknanya di sini ketika mana dia rukuk dan sujud itu tidak rata. Dan ini adalah merupakan keterangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seseorang yang bersolat apabila dia tidak meratakan punggungnya ketika rukuk dan sujud, yakni tidak tamakninah, maka salat-salatnya menjadi batil. Ini yang paling kita risau. Bukan kurang markah, batil. Apa maksud batil? Ini istilah-istilah tuan-tuan. Bila kita mengaji ni kena tahu jugalah, sah, jaiz, harus, batil. Batil batal. Batil tu batal. Tak ada apa. Kosong. Tak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya sama ada kita kena ulang. Kena ulang balik buat solat tersebut. Maka solat kita menjadi batil. Kerana apa batil? Kerana tamakninah termasuk di dalam rukun solat yang 13 tu. Iaitu pada salat fardu termasuk tamakninah, berkeadaan tenang, iaitu dengan meletakkan setiap anggota pada tempatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau ikut jam saya dah masuk dah. Belum lagi. Masuk. Menurut ketetapan Nabi SAW bahawa beliau bersabda, asyaddun nas sariqah alladhi yasriqu min salatih. Qila wa kayfa yasriqu min salatih? Qala la yutimu ruku'aha wala sujudaha wala al-qira'ata fiha. Rawahu Ahmad wal Hakim. Manusia yang paling buruk dalam mencurinya, iaitu orang yang mencuri di dalam salat. Tuan-tuan muslimin muslimat dan dirahmati Allah, seburuk-buruk orang kata Nabi, iaitulah mereka yang mencuri. Lagi buruk mereka yang mencuri di dalam salat. InsyaAllah kita sambung penjelasan hadis ini selepas azan insyaAllah.
أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Asyadun nas sariqah, manusia yang paling buruk dalam mencurinya iaitu orang yang mencuri salatnya. Yakni bagaimana yang dimaksudkan curi dalam salat, iaitulah tidak tamakninah, tidak ada tamakninah. Kemudian beliau ditanya pula, wa kaifa yasriqu bis salat? Wahai Rasulullah, apa yang dikatakan curi daripada salat? Lalu baginda menjawab, qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata fiha. Yang tidak sempurna rukuknya dan juga sujudnya dan juga yang tidak membaca Quran pada salatnya, riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Kalaulah kita sering melakukan kesalahan, tidak ada tumaninah di dalam solat-solat sunat, mungkin itu dikira tak mengapa, tak ada masalah. Cuma rugi sebab letih. Kalaulah kita buat solat tu dengan niat yang ikhlas, lagi letih. Ini solat sunat, bukan solat fardu, solat sunat. Nak dibandingkan orang yang buat solat sunat kerana nak menunjuk-nunjuk dengan orang, itu satu hal lain lah. Yang saya katakan tadi, sebab apa dia buat solat sunat dia segan dan takkan nak keluar masjid Tawih pun, saya orang kata, oh dia ni solat dia. Tapi dia cover lagi, aku solat kat rumah. Sebab Nabi dulu dia solat kat rumah. Dia solat sunat kat dia dan dia di rumah. Ya, sebab rumah baginda Nabi SAW di Madinah sebelah tabi'nya tirai dan masuk ke rumah. Malah di dalam solat sunat ba'diyah dia ada beberapa pengkhususan. Menurut kata alim ulama, qabliyah afdal untuk kita buat di masjid. Ba'diyah, ya, kita boleh balik buat di rumah. Afdal, ya, kalau nak yang afdal. Tapi kalau rasa takut saat dia balik rumah pun kan, takut dilaporkan dengan hal-hal di rumah, ya, balik-balik tengok-tengok keluar cerita best-best kat TV, langsung ba'diyah tak buat. Langsung kita disiplinkan buat di masjid. Macam-macam ilmu kita kan. Saya kadang-kadang dengan anak ini dalam berita pun baca ilmu. Sebab apa? Takut sampai rumah disibukkan dengan hal-hal rumah. Takut terlepas terbaca. Tambah hujung-hujung dunia ini tebal. Ini saja senjata kita berkalam kita. Ya, Al-Quran yang tak berapa banyak kita hafal, nak banding dengan imam-imam yang ada di Masjid Kota Kemuning ini. Kita berapa kerat, tu pun hafal tak apa nak betul pun kadang-kadang salah. Jadi kalau solat sunat kita, yang kita tak ada hati, kalau sekiranya hati kita dah memang ikhlas dah, tetapi kita bermasalah di dalam tumaninah pun saya kira tak mengapa. Sebab tu solat sunat cuma pasal letih saja. Cuma jangan ianya berlaku di dalam solat fardu. Mustahil ke tak mustahil? Tak mustahil. Sebab bila kita dah terbiasa buat, kita tak perasan benda tu yang kita buat. Sebab tu saya sangat setuju dengan seorang ustaz yang dia berceramah dan saya tengok dalam YouTube. Dia tak why not, dia tak rugi pun. Sekali-sekala kita rakam yang kita solat betul ke tak betul. Kita tengok pergerakan kita, ada tumaninah atau tidak. Kita turun daripada qiyam, Allahu Akbar, kita rukuk. Ada orang biasa suka rukuk menunjuk ni meluncur. Nama dia rukuk meluncur. Ini nama baru lah. Kalau tuan tak pernah dengar, malam itu pernah dengar. Rukuk meluncur. Dia turun tangan dia ke dekat bawah, tak berhenti. Elok imam sami Allahu liman hamidah, dia berzum, bagus balik. Tak tahu apa. Lepas tu dia tidak sami Allahu liman hamidah, dia tarikkan sikit, dia perbetul ni sikit. Lepas tu dia goyang-goyang sikit. Imam pun Allahu Akbar, dia pun tu itu pun tak ada apa-apa. Sampai sujud, mungkin dekat situ ada masa sedikit. Ada yang orang dia suka buat slow motion. Dia bangun dan dulu antara sujud dia slow. Dia tak stop. Sambil dia rasa dia macam dia duduk dah, dia baca surah Rabbil Fir Warham
wajibul warzuqni. Tak sempat punggung dia duduk atas kaki, duduk sekejap dia turun sujud. Sama-sama kita merasa. Sebab apa perlu kita merasa? Sebab benda ni ada di dalam hadis Nabi SAW. Nabi bukan satu saja tuan. Tadi kita dah baca berapa kali dah, berapa hadis dah, ya? Riwayat Ahmad, la tujzi as-salat pun baqta Madinah, asyadun nas pun baqta Madinah. Ni ada lagi ni hadis, la yanzurullahu ila rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudi. Ni hadis Nabi. Kalau tidak ulama tak tulislah tuan-tuan mengarang kitab nak cerita bab ni panjang lebar untuk kita hari ini. Sebab ya, di dalam kitab Kabair ini pun, di dalam satu perenggan, ya, pengarang Imam Az-Zahabi kata orang-orang yang mencuri sembahyang pada zaman moden ini ada banyak sekali. Zaman moden Imam Zahabi, bukan zaman moden kita. Zaman moden kita lagi banyak muslimin muslimat yang berhubungan. Ni masa zaman Imam Az-Zahabi di kanan. Dia kata dah tu zaman moden, ramai orang salah untuk mereka. Hari ini sebenarnya lagi banyak yang kita perlu bermuhasabah. Ingat satu, bila kita tak jaga tentang pemaknaan, bukan kurang Makkah tetapi mengakibatkan solat kita batil, tidak diterima, sia-sia di sisi Allah SWT. InsyaAllah tuan-tuan, okay? Itu tujuan kita mengaji. Kita akan sambung perkongsian ilmu kita ini melalui kitab Al-Kabair insyaAllah pada pertemuan yang akan datang pada bulan hadapan. Moga-moga Allah kurniakan kita kesihatan yang baik, ilmu yang bermanfaat insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami pada malam ini ya Allah. Dosa kami terhadap ibu bapa kami, dosa kami terhadap isteri kami ya Allah, dosa para isteri terhadap suami. Ya Allah, ampunilah dosa kami terhadap anak-anak kami ya Allah. Di saat kami memberi mereka didikan, terkadang ada kami melakukan kesalahan. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, yang tidak mampu untuk mengingatkan segala ilmu yang pernah kami kongsikan di sini ataupun di mana-mana sahaja ya Allah. Namun kami berharap akan dikembalikan ilmu ini di saat mana kami memerlukan ilmu untuk kami beramal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar aziz ghafar ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى